Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah yang menghadiri majlis yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program Serambi Ilmu Online dengan ilmu tasawuf, iaitu sekarang kita masuk dalam pengajian kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sebelum memulai pengajian ini ingin saya ucapkan Eid Mubarak As-Sa'id, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Kalau ada salah silap, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada segala kekurangan, saya minta maaf. Dan semoga insya-Allah kita semua dapat mengharungi tahun ini dengan tahun yang baik insya-Allah, dan segala amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan insya-Allah ia menjadi asbab untuk kita mendapatkan redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, berada pada muka surat 10 untuk cetakan tahqiq Syekh Fahmi Zamzam, iaitu ini edisi Khazanah Banjariah. Insya-Allah boleh buka juz 1 muka surat 10, berada pada petikan tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan yang dimaksudkan dengan orang yang alim itu iaitu orang mengetahui ilmu tariqat dan ilmu hakikat. Jadi apabila dibahas tentang kepentingan ilmu, apabila dibahas tentang al-ilmu, qimah atau berharganya ilmu, maka sekarang ditanya pula, orang yang berilmu itu dipanggil dengan alim. Seperti hadis yang telah disebutkan sebelum ini, iaitu fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Kelebihan orang yang alim atas orang yang abid itu seperti kelebihanku atas sekurang-kurang laki-laki daripada sahabatku. Jadi ini menunjukkan bahawa orang yang alim ini sangat tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Keilmuannya, kehormatannya, keagungannya, kelebihan dia sangat tinggi. Maka pertanyaan dia sekarang, siapakah orang yang alim? Apakah saintis alim? Apakah Albert Einstein alim? Dengan makna inilah konteks dia. Bukan makna bahasa. Jadi kadang-kadang apabila kita sebut alim, dia ada makna lughawi, ada makna istilahi. Makna lughawi adalah alim dari sisi makna bahasa dengan maksud orang yang berilmu. Ilmu ada macam-macam. Ilmu duniawi, ilmu juga. Jadi dia itu orang berilmu dalam bab apa? Berilmu dalam ilmu matematik, berilmu dalam ilmu ini, berilmu dalam ilmu itu. Itu tak ada masalah. Memang ada. Secara bahasa, kita panggil secara lughawi. Secara bahasa atau secara lughawi. Akan tetapi dalam konteks ini, apabila kita berbicara ilmu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apabila kita percaya ilmu di dalam kitab Siyarus Salikin, di dalam ilmu tasawuf, apa yang dimaksudkan dengan ilmu? Jadi orang yang berilmu atau alim iaitu orang yang mengetahui ilmu tariqah, ilmu jalan untuk penyucian jiwa, dan ilmu haqiqah, iaitu ilmu untuk mengetahui hakikat segala sesuatu, ma'rifatillah. Dia tahu diri dia, bahawa dia ini adalah nothing, tidak ada apa-apanya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segalanya. Hatta segala ibadah yang dilakukan ini hakikatnya datang daripada Allah SWT. Tanpa Allah SWT, tanpa takdir dan ketentuan Allah SWT, kita tak ke mana. Oleh sebab itu kita tak boleh nak sombong. Oleh sebab itu kita tak boleh nak takabur. Kerana hakikatnya semuanya kan datang daripada Allah SWT. Adanya seseorang itu hebat,
adanya seorang itu rajin beribadah, tidak lain tidak bukan adalah kerana Allah SWT telah menentukan dia untuk melakukan perkara tersebut. Jadi mengapa kita pula nak jadi sombong? Mengapa pula kita nak jadi takabur? Ini. Itu maksud dia. Jadi ilmu tariqah dan hakikat. Susah sebenarnya untuk mencapai perkara ini kerana kita ada nafsu. Kita tahu benda itu yang betul. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian semua dan segala yang kalian perbuat. Ya, kita tahu. Akan tapi bila ada yang bagus, kaya misalnya, dalam hati ni bicara, kalau aku tak kerja rajin, aku tak pandai bisnes, kalau aku tak banting tulang, takkan kaya aku ni. Contoh dia. Akhirnya dia merasa, dialah yang berbuat. Dia merasa, dialah yang segala-galanya. Akhirnya dia mengata, aku. Akhirnya dia menganggap bahawa dialah yang melakukan sesuatu. Dia merasa dialah yang menentukan sesuatu. Dia merasa dialah yang melakukan, yang hebat, yang gah. Takabur pun lahir. Akhirnya lahirlah penyakit-penyakit yang lain. Kalau dilayan-layan semakin teballah perkara tersebut. Justru kita kena jadi orang yang tawaduk, orang yang rendah diri, orang yang penuh dengan rasa rendah hati dan lain-lain. Dan yang dimaksudkan dengan orang yang abid itu, iaitu orang yang mengetahui ilmu syariat juga, yakni ilmu fiqh. Jadi yang dimaksudkan dengan orang yang abid, siapakah yang dimaksud dengan abid? Itu iaitu orang yang mengetahui ilmu syariat juga, iaitu ilmu fiqh. Jadi bila disebut abid, kadang-kadang juga bermaksud iaitu orang yang mengetahui ilmu fiqh, tahu syariat. Kerana orang yang jahil akan ilmu itu tiada dinamakan abid kerana ibadatnya itu tidak sah. Tiada sah melainkan dengan ilmu. Ustaz, berarti kalau orang yang tak ada ilmu syariat, dia ahli ibadah, abidlah juga Ustaz. Dia kata, kalau menurut Syekh Abdul Samad Al-Albani ni, bukan saya kata, tapi ni Syekh Abdul Samad dia kata, tak boleh nak kata dia abid sebab ibadah dia tak sah. Contoh dia nak solat. Nak solat 100 rakaat lah malam contoh dia. Nak solat 100 rakaat. Tapi dia tidak ada ilmu, tuan-tuan. Tiada ilmu. So dia tak tahu syarat solat kena ada wuduk. Dia tak tahu. Dia tak tahu ketika solat kena baca Fatihah, rukun solat baca Fatihah. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu kentut membatalkan solat, membatalkan wuduk, membatalkan solat. Dia tidak tahu. Dia lakukan perkara tersebut. Dia pun kentut ketika solat. Ketika dia sedang dia nak solat, dia tak wuduk. Ketika dia solat, dia tak baca Fatihah. Misalnya, dia tak baca benda rukun-rukun solat, tak melakukan rukun-rukun solat. Sah ke tidak ibadah dia? Tidak sah. Bila dia tidak sah, macam mana nak kata dia abid? Macam mana kata dia banyak beribadah sedangkan ibadah dia tidak sah? Itu maksud Syekh Abdul Samad Al-Albani. Melainkan dengan ilmu. Dan telah maklum bahawasanya ilmu tarikat dan hakikat itu terlebih derajatnya daripada ilmu fiqh dan ilmu usuluddin seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Jahilul Quran. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Jawahirul Quran. Jawahirul Quran. Jadi kita buka kitab Jawahirul Quran. Imam Ghazali dah sebut bahawa ilmu tariqah, ilmu tasawuf dan ilmu hakikat ini adalah ma'rifah, iaitu mengetahui hakikat syai', mengerti sesuatu, ini lebih tinggi daripada ilmu fiqh atau ilmu usuluddin yang dipanggil sebagai ilmu rusum. Tapi bukan berarti Imam Ghazali kata orang yang bertasawuf, bertarekat dan berhakikat tak perlu kepada ilmu syariat. Tidak. Tak perlu kepada ilmu usuluddin. Tidak. Tetap wajib kena ada. Kerana tanpa ilmu usuluddin tak sahlah iman seorang itu. Ini. Tanpa ilmu fiqh tak sahlah ibadah orang itu.
Dan untuk mencapai ilmu tarekat dan ilmu hakikat ini, dia tidak boleh meninggalkan syariat. Kerana kalau dia meninggalkan syariat, berarti dia tidak mendapatkan hakikat. Dia tidak menerima, tidak memegang takdir yang Allah SWT tentukan bahawa orang yang diredai oleh Allah SWT adalah ibad-ibad dia yang salihin. Hamba-hambanya yang salihin. Jadi tetap dia kena ada ilmu fiqh dan ilmu usuluddin. Ilmu tariqah. Ilmu tariqah ni adalah jalan menuju Allah SWT. Salik. Kalau orang masuk tariqah tapi justru meninggalkan ibadat, meninggalkan benda yang fardu, meninggalkan benda yang la budda minhu, benda la budda minhu ni benda yang mesti ada di dalam Islam, mesti dilakukan sebagai seorang hamba, meninggalkan perkara yang mesti dilakukan, meninggalkan segala perkara-perkara yang fardu, maka tak ada gunalah dia masuk tarekat. Itu bukan ilmu tarekat. Ilmu tarekat bukan ilmu tak solat. Bukan. Ilmu tarekat ini justru untuk memulazamahkan diri dengan ibadah. Memulazamahkan diri untuk solat. Memulazamahkan diri. Mulazamah ni melazimkan diri, mewajibkan diri. Bukan berarti nak kata solat sunat tu jadi wajib. Bukan. Kita tak kata sunat tetap sunat. Wajib tetap wajib. Kecuali sunat kita ada seseorang melakukan nazar untuk menjadi wajib, itu bab lain, itu perbahasan lain. Yang dimaksudkan ini adalah melazimkan diri. Jadi mendisiplinkan diri. Tu bahasa yang paling mudah untuk zaman sekarang. Jadi dia disiplin, solat malam tak tinggal. Contoh dia, solat malam tak tinggal. Jadi contoh dia, kalau dia tertinggal sekali, dia rasa menyesal dia, Masya Allah. Dia qada balik. Contoh dia, qada lah, tertinggal. Misalan dia. Ini lazim, melazimkan diri. Mendisiplinkan diri. Jadi dia pasang alam banyak-banyak. Bangun pukul 5 bangun. Wuduk. Terus solat. Solat tahajud. Solat tahajud. Misalan dia. Tahajud sunat kan? Ini yang dinamakan dengan tarekat. Sebab itu kalau tarekat tak ada zikir, tak ada amalan, tak ada solat sunat, tak mengajar orang solat sunat, tak mengajar orang berwirid, tak mengajar orang baca Quran, tak mengajar orang membaca solawat, tak mengajar orang baca dalil khairat, tak mengajar orang untuk melakukan ibadah-ibadah. What's the point of tarekat? Sebutlah nama macam mana pun tarekat tersebut, tak ada point. Tujuan ada tarekat ini biar kita belajar mendisiplinkan diri untuk beramal. Itu maksud dia. Nak beramal. Terutama yang dah pencen. Apa lagi kita nak buat? Orang yang bekerja lain. Dia terpaksa bangun pagi, dia terpaksa tahajud lepas tahajud, solat subuh, siap-siap berangkat pergi kerja. Dia kena cari ma'isyah untuk menghidupkan keluarganya, untuk mensarakan anak dan isteri dia. Dia terpaksa melakukan itu. Mungkin dalam pekerjaan dia tak ada waktu untuk melakukan melainkan yang fardu, solat 5 waktu. Dan selain sunat rawatib mungkin dia lakukan, mungkin dia tak sempat lakukan. Tapi itu ketika dia bekerja. Ketika dia dah pencen, takkan kita nak tengok TV je 24 jam. Ketika dah pencen, takkan kita habiskan waktu untuk bergosip 24 jam. Ketika sudah pencen, takkan kita hanya kalau di budaya beberapa di negara Timur Tengah, ada satu budaya iaitu duduk di warung kopi, tengok jalan, pegang surat khabar sambil minum kopi dari pagi sampai malam. Pusing lagi pagi sampai malam. Itu je lah kerja dia. Ada macam tu? Ada. Takkan kita nak jadi macam tu? Tidak, tentulah ada benda-benda kita nak isilah nak mempersiapkanlah diri, atau kita panggil dengan ibadat, iaitu dengan cara melakukan ibadat, mengumpulkan ibadat kita sebab siapkan bekalan kita di akhirat kelak. Takut nanti tak lepas. Segala ibadah kita kumpulkan.
Kita kumpulkan. So, ibadah dia macam mana? Baca Al-Quran, baca solawat, dan melakukan banyak ibadat-ibadat yang lain. Ini cara. Dan lagi sabda Nabi SAW, fuddilal mu'minul alimu alal mu'mini al-abidi bisab'ina darajat. Dilebihkan orang yang mukmin yang alim atas orang mukmin yang abid itu 70 derajat. Ini menunjukkan orang yang alim dengan orang yang abid dibezakan 70 derajat, tuan-tuan. Jadi penting untuk kita ada. Penting untuk kita ada, iaitu apa? Ada ilmu tasawuf, ilmu tariqah, ilmu hakikat. Perlu kita ada. Dan ini tidak akan dapat melainkan kita melalui menguasai ilmu syariat dan ilmu usuluddin. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran. Dan lagi sabda Nabi SAW, bainal alimi wal abidi mi'atu darajatin. Antara orang alim dan orang abid itu ada 100 derajat. Baina kulli darajataini hadarul jawadil mudmari 70 sanah. Antara orang yang alim dan orang yang abid itu 100 derajat. Dan antara tiap-tiap dua derajat itu perjalanan kuda yang sangat pantas sekira-kira 70 tahun. Masya Allah, jauh. Jauh. Jadi, iaitu 100 derajat beza dia. Antara dia setiap 2 derajat itu perjalanan 70 tahun kuda yang pantas. Besar lah tu, tuan-tuan. Besar kan? Besar. Tak boleh nak digambarkan lah. Dan lagi sabda Nabi SAW, yab'asullahu al-ubada yawmal qiyamati summa yab'asul ulama'a summa yaqulu ya ma'asyaral ulama' inni lam adha' ilmi fikum illa li'ilmi bikum walam adha' ilmi fikum la u'adzibakum idhabu faqad ghafartu lakum. Rawahu Tabrani. Artinya membangkitkan Allah Ta'ala akan segala orang yang abid pada hari kiamat, kemudian maka membangkitkan ia akan segala ulama'. Akan bangkitkan ia segala ulama'. Maka firman Allah Ta'ala dengan katanya, hai segala ulama', bahawasanya tiada aku taruh ilmuku pada kamu, melainkan kerana pengetahuanku dengan kamu, dan tiada aku taruh ilmu kepada kamu kerana aku menyiksa akan kamu, maka masuklah kamu ke dalam syurga, maka sesungguhnya telah aku ampun bagimu. Masya Allah. Ini adalah ilmu. Riwayat Imam Tabrani. Yang tadi riwayat Imam Asfahani. Wakila ya Rasulullah. Ada lagi hadis. Wakila ya Rasulullah. Ayyul a'mali afdalu? Faqala al-ilmu billahi azza wa jalla. Faqila ayyul a'mali tazidu? Faqala al-ilmu billahi azza wa jalla. Faqila nas'alu anil amali wa tujibu anil ilmi. Faqala inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi billah wa inna kathiral amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Yang bermaksud, artinya, sembah sahabat bagi Rasulullah SAW dengan katanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang terlebih afdal? Apa amalan yang lebih afdal? Maka sabda Rasulullah SAW, mengetahui Allah Azza wa Jalla. Jadi iaitu maka sabda Rasulullah SAW adalah mengetahui Allah Azza wa Jalla. Maka sembah mereka lagi, ya Rasulullah, apakah amalan yang terlebih pahalanya itu? Maka sabdanya, mengetahui Allah Ta'ala. Maka sembah mereka itu, kami bertanya daripada amal dan engkau jawab dengan ilmu. Maka sabda Rasulullah SAW, bahawa sedikit amal serta mengenal Allah Ta'ala itu iaitu yang terlebih manfaat, dan bahawa banyak amal serta jahil kepada Allah Ta'ala itu tiada memberi manfaat. Jadi kita kenallah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenalah belajar Allah SWT,
Jadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali adalah melalui mengenal sifat-sifatnya. Macam mana dengan zatnya? Zatnya yang kita boleh tahu hanya zatnya Esa. Titik. Dan tidak ada yang menyamai zatnya. Titik. Itu sahaja. So, kita dah tak boleh elaborate. Nak kata zat ni tak boleh, nak bayangkan tak boleh. Manusia takkan sampai, tak ada makhluk yang sampai. Cuma yang kita tahu, tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul af'al. Iaitu zat Allah SWT Esa. Esa. Itu kita boleh tahu. Itu sahaja. Dan tidak ada yang menyamai zatnya. Ini. Titik. So, untuk mengenal Allah SWT adalah melalui sifat-sifatnya. Sifat wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, sami'an, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini adalah yang dipanggil dengan mengenal sifat-sifat Allah. Itu kita boleh tahu melalui mengenal sifat-sifat Allah. Nak bayang lebih-lebih pun dah susah dah. Tapi kita tahu sifat-sifat Allah. Lalu mengetahui af'al Allah. Harus bagi Allah melakukan perkara mungkinat atau meninggalkannya. Harus bagi Allah melakukan perkara yang mungkinat atau meninggalkannya. Tak wajib bagi Allah untuk masukkan hamba-Nya dalam syurga. Tak wajib bagi Allah untuk masukkan hamba-Nya dalam neraka. Tak. Allah SWT memberi dan mengambil apa yang dikehendaki. Dan hasil daripada perkataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Jahirul Quran, bahawasanya ilmu tariqat dan suluk itu dinamakan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tariqat dan suluk ini dipanggil nama dia dengan nama ilmu tasawuf. Iaitu terlebih tinggi dan terlebih mulia daripada ilmu fiqh dan ilmu kalam. Ini Syekh Abdul Samad Al-Yaman kata. Yang dinukil dari Imam Ghazali. Kerana ilmu fiqh itu ilmu rusum, ilmu kalam itu masih rusum. Ilmu kalam ni ilmu yang digunakan untuk mengerot akidah yang batil. Dia tidak boleh kashful haqiqah. Bahasa Imam Ghazali dia tak bukan li kashful haqiqah. Sama seperti Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Iaitu ilmu usuluddin. Dan yang terlebih tinggi dan mulia daripada segala ilmu itu ialah ilmu ma'rifat billah atau dinamakan ilmu hakikat. Tapi ilmu tasawuf tanpa memberi pengakhiran kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala tiada guna. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala berarti benar-benar tahu. Ilmu hakikat benar-benar tahu. Kita ni we are nothing. Tapi kita solat, ibadah tak pernah tinggal dengan khusyuknya, dengan istiqamahnya. Tapi kita tahu we are nothing. Kita ini kosong, tak ada apa-apa. Allah SWT yang menjadikan segala sesuatu. Allah SWT yang menentukan segala sesuatu. Ini dia. Ilmu makrifat billah yang ada dinamakan ilmu hakikat. Okey. Adapun ilmu tariqat dan suluk itu ialah jalan kepada mengetahui ilmu hakikat, itu iaitulah dinamakan al-ilmu nafi'. So ilmu tariqat dan ilmu suluk atau ilmu tasawuf ini dia adalah jalan untuk menuju kepada iaitu ilmu hakikat. Iaitu ilmu yang nafi', yakni ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat dan dinamakan pula akan dia ilmu batin. Juga nama lain bagi ilmu ini ilmu batin. Seperti yang lagi akan disebutkan tentang ilmu yang memberi manfaat itu insya-Allah di dalam kitab ini. Jadi maksud dia macam mana? Dia tak boleh juga ilmu hakikat ni kita belajar teori dah. Dah tahu dah. Tak. Semua orang tahu. Baik dan buruk datang daripada Allah SWT. Rukun iman, qada dan qadar, baik yang buruk, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua tahu. Kita tahu perkara tersebut. Kita pegang perkara tersebut.
Tapi bagaimana benar-benar kita menjiwai dan memegang perkara tersebut? Ini yang pertanyaannya sekarang. Macam mana kita nak betul-betul merasakan? Macam mana kita nak betul-betul mengetahui? Benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Sebab apa? Ada orang dia kognitif. Contoh dia orientalis. Some of orientalis. Saya kenal beberapa orientalis. Dia secara kognitif dia kata Islam is a true religion. Bukti dengan Al-Quran. Ijazul Quran kita panggil. Di mana Al-Quran itu mendatangkan mukjizat yang melemahkan. Terbukti bahawa dia accurate scientifically, historically dan lain-lain. Dia accurate. Secara bahasa pun boleh orang yang mengenal bahasa Arab ni tahu keindahan keindahan Al-Quran itu sendiri. Ini. Akan tetapi kadang-kadang ada di kalangan orientalis dia hanya kognitif. Dia tahu benda tersebut. Tapi dia tidak beriman dengan tersebut. Tak menjiwai. Dia tahu tapi dia tak menjiwai. Dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dia tidak tenggelam dengan hakikat tersebut. Dia tidak merasakan. Ibaratnya. Dia tahu Islam adalah agama yang benar. Tapi dia tak nak masuk Islam. Dia tak nak, dia enggan. Bila tanya kenapa? Malas solat. Contoh dia, tak boleh tinggal khamr misalnya. Dan lain-lain. Ini. Jadi kita kena faham perkara ini. Ilmu an-nafi', al-ilmun nafi', yakni ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Yang mana ilmu ini bermanfaat mungkin tidak di dunia ini, tapi di akhirat kelak. Ini ilmu tariqat, ilmu suluk, ialah jalan kepada mengetahui ilmu hakikat, iaitu itulah dinamakan ilmu nafi'. Jadi tetap untuk benar-benar mengetahui, mencapai ilmu hakikat, dia kena melalui amalan tersebut. Dia kena melalui ilmu zahir. Dia kena ada ilmu, baru boleh dijalan. Kalau tanpa ilmu zahir tadi, dia takkan boleh temukan. Dia takkan boleh. Bahkan ada orang kononnya sampai kepada ilmu hakikat, sampai kepada ilmu makrifat, tapi dia tidak solat, tidak ibadah, ilmu zahir tidak ada, zero. Baca kitab pun tak erti, zero. Ilmu syariat langsung zero. Dia tak boleh lah. Justru dia akan membawa kepada kesesatan. Dia akan taktilus syariah. Contohnya dia tahu baik dan buruk datang daripada Allah. Dia terjerumus dalam keadaan seperti golongan Jabariyah. Kerana apa? Dia akan kata, yelah memang baik dan buruk datang daripada Allah. Allah lah ni takdirkan aku untuk tak ibadah. Aku pun tak nak solat misalnya. Ni Allah dah takdirkan aku ni, aku tak nak ibadah, aku tak ibadah. Ni Allah tentukan. Ini justru akan menyebabkan seorang itu berada dalam kesesatan. Ini disebut oleh ulama. Dia tak betul. Jadi ilmu hakikat adalah ketika orang itu beribadah dan banyak. Dia belum solat, dia tahu dia kena solat, dia solat. Tapi setiap kali ibadah yang dilakukan, setiap amalan yang dilakukan, dia kata apa? Ini semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa aku nak sombong? Buat apa aku nak berbangga dengan ibadah aku? Buat apa aku nak riak dengan ibadah aku? Tak ada guna. Ini hakikatnya Allah yang takdirkan. Allah yang jadikan. Berarti yang berhak untuk mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya Allah. Kalau tidak kerana-Mu tidak ada, aku tidak akan beribadah seperti ini kepadamu. Ini semua tidak akan wujud melainkan atas takdir dan ketentuan-Mu sejak azali. Ini. Itu. Jadi amal tu kena ada. Sebab itu kalau saya kata kalau ada orang claim torekoh tapi tak nak beramal, no point lah. Tak nak berilmu, no point. Ada orang pula bertorekoh tapi menganggap tarekah ni tak perlu kepada ilmu syariat dah. Dia tak payah belajar. Solat macam mana pun Allah akan terima. Itu tak betul. Tak betul. Orang tarekah justru menjadikan tarekah itu sebagai asbab untuk dia beramal dengan amalan yang sahih. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan.
yakni ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, dan dinamakan pula ia akan ilmu batin seperti yang akan lagi disebutkan dalam tentang ilmu yang memberi manfaat itu insya-Allah di dalam kitab ini. Dan kata Al-Arif Billah As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Al-Fusul Al-Ilmiyah wal-Usul Al-Hukmiyah. Itu nama kitab. Al-Fusul Al-Ilmiyah wal-Usul Al-Hukmiyah. Kitab ini ada dicetak. Ada dicetak, boleh baca. Apa kata-kata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi jangan meremeh-remehkan habaib, golongan Habib. Kerana apa? Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini Habib Sayyid, ulama besar di Tarim. Dia digelar sebagai Qutbul Irsyad. Kawan dan pernah bertemu dengan Syekh Yusuf Al-Maqasari dari Makassar, ulama Nusantara. Syekh Yusuf Al-Maqasari pergi ke mengaji di Mekah dan Madinah. Ulama-ulama hebat. Masya Allah. Tabarakallah ta'ala. Lalu dia sempat pergi ke Yaman. Bertemu dengan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lalu Habib Allah Haddad sebutkan bahawa Syekh Yusuf Al-Maqasari sebagai Al-Arif Billah. Bahkan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga Al-Arif Billah. Itu jelas. Tanpa ragu-ragu sama sekali. Saya baca kitab dia berjudul An-Nasaih Ad-Diniyah. Masya Allah. Menjiwai. Dia ada lagi kitab. Saya ada satu set. Silsilati Kutub Abdullah Alawi Al-Haddad. Yang menggabungkan ilmu zahirul batin. Dia adalah seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi Imam Ghazali pun jangan kita remehkan. Kita anggap Imam Ghazali ni tidak ada ilmu syariat dia, Ustaz. Tak ada ilmu hadis dia lah. Macam-macam tuduhan dilemparkan kepada Imam Ghazali. Dia tak tahu ke Imam Ghazali ni karang kitab Al-Basit, kitab fiqh mazhab Syafi'i itu satu deba ni, tuan-tuan. Al-Wasit 10 jilid. Al-Wajiz 1 jilid. Lepas tu ada Al-Khulasah 1 jilid. Itu Imam Ghazali. Jadi dia seorang yang alim, yang faqih. Hanya sebab kita tak baca, ada orang boleh anggap dia tak ada kitab. Tak ada kitab syariat misalnya, hanya ada kitab Ihya Ulumuddin. Dia ada kitab usul fiqh pun dia ada. Bernama Al-Mustasfa. Imam Ghazali, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Apa kata-kata Habib Abdullah Al-Haddad? Habib Abdullah Al-Haddad ni banyak kitab. Ulama-ulama Yaman, Masya Allah. Hadramaut terutamanya. Kitabnya banyak, hebat-hebat. Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Itu kitab fiqh mazhab Syafi'i yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jangan pula nanti ada yang kata Habib-habib di Yaman ni, Habib-habib di Hadramaut ni tak ada kitab lah dan lain-lain. Jangan. Kitab mereka banyak dan mu'tabar. Mereka adalah kitab-kitab ulama mu'tabar dalam mazhab Syafi'i. Berakidah-akidah Asy'ari. Okey. Bertasawufkan tasawuf Imam Al-Ghazali. Lalu apa kata-kata Habib bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Summa innaka idza nazarta ila ma allafahu a'immatud-din min al-kutubin nafi'ati lam tara syai'an minha ajma'a li hadhihi al-ulum an-nafi'ah min kutubil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Mislul Ihya'i wal Arba'in fi Usuluddin wa Minhajil Abidin wa Bidayatil Hidayah. Wa hadha ya'rifuhu man ta'ammalahu wa ahsana an-nazara min ahli al-haqqi wal insaf wa arbabil basairi fid din wa ma yunkiruhu illa ghabiyyun jahilun aw rasmiyun mutajahilun qad ghashya nafsahu wa ghafala an ma'adihi fa innahu ta'ala bi fadlihi yulhimuna rushdana wa yu'idhuna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian daripada itu bahawasanya apabila engkau tilik kepada barang yang dikarang oleh
A'immatuddin. Yang dikarang oleh A'immatuddin, yakni ulama ahli sufi, iaitu daripada segala kitab yang memberi manfaat kepada agama di dalam akhirat, nescaya tiada engkau lihat akan suatu daripadanya yang terlebih menghimpunkan bagi segala ilmu yang memberi manfaat itu daripada segala kitab Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi semua ni terkumpul dalam kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Seperti apa? Seperti kitab Ihya Ulumuddin. Sebab tu kena mengaji kitab Ihya Ulumuddin ni. Tapi itulah saya punya kitab Arab. Kalau nak mengaji bahasa Melayu kena cari terjemahan dia. Terjemahan yang bagus. Indonesia je lah yang ada. Melayu belum ada setahu saya. Wallahualam, saya tak tahu. Tapi yang bahasa Inggeris sekarang sedang dilakukan dan kita cuba untuk mengaji. Kita cuba untuk mengajilah Ihya Ulumuddin setiap hari Ahad minggu terakhir daripada setiap bulan, dengan harapan adalah mengharungi kitab Ihya Ulumuddin. Tapi tu cuma nak peringatkan kita kenalah mengaji Ihya Ulumuddin. Masya-Allah. Dan Al-Arba'in fi Usuluddin. Al-Arba'in fi Usuluddin ni adalah bahagian daripada Jawahirul Quran yang kita sebut tadi. Ada yang kata dia, Imam Ghazali kata nak kata dua kitab mustakil boleh, nak kata dia satu kitab pun boleh. Itu menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pengarang kitab dia sendiri. Boleh baca dalam, ada cetakan Jawahirul Quran dicetak oleh Mesir. Saya ada satu jilid besar. Dia itu dia disebut kat depan. Al-Arba'in fi Usuluddin. Dan telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu juga mungkin, saya tak tahu. Dan Minhajul Abidin, juga kitab Minhajul Abidin. Ada kitab Minhajul Abidin? Ada. Minhajul Abidin. Dan Bidayatul Hidayah. Cuma Minhajul Abidin ada yang kata itu bukan karangan Imam Ghazali. Cuma yang betul dia tidak ditulis oleh Imam Ghazali, tapi dia adalah imla. Imla tu apa? Maksud dia Imam Ghazali mengajar, dikumpulkan oleh muridnya dan dinisbahkan kepada Imam Ghazali. Jadi ajaran Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni kitab paling basic dalam ilmu tasawuf, disyarahkan dan diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falibani dalam kitab yang baru kita khatamkan, iaitu Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Dan hal ini diketahui oleh orang yang memikirkannya dan melihat di dalamnya itu daripada ahli hak dan ahli insaf, yakni orang yang adil dan orang yang mempunyai mata hati dalam agama. Jadi benda-benda ini yang ditahu kepada orang-orang yang ahli hak dan ahli insaf, yakni orang yang adil dan yang mempunyai mata hati dalam agama. Ada basirah. Ini baru boleh tahu. Dan tiada ingkar akan yang demikian itu melainkan orang yang dungu lagi jahil. Tak ada orang nak ingkar perkara ni melainkan orang yang dungu lagi jahil. Atau ulama rasmi mutajahil. Atau orang yang dia ada ilmu tapi hanya ilmu zahir, tahu hukum hakam, halal haram, fardu rukun, kan? Lalu mutajahil tapi pura-pura tidak tahu. Iaitu dia buat-buat tak tahu, dia ignorant tentang ilmu tasawuf itu sendiri. Dia ignorant tentang ilmu yang bersifat tasawuf ini. Iaitu ulama zahir yang telah memperdaya akan dirinya dan lalai ia daripada tempat kembalinya negeri akhirat. Dia tak kisah dengan tempat kembalinya. Maksudnya dia tak kisah dengan hari akhirat. Akhirnya sanggup untuk menipu demi apa? Untuk membenarkan diri dia dan menjatuhkan ulama-ulama tasawuf. Ini. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan anugerahnya memberi ilham akan kita. Semoga Allah SWT memberi ilham akan kita, akan petunjuknya, dan memeliharakan akan kita daripada kejahatan diri kita dan daripada kejahatan amal kita. Dan tiada
daya daripada menjauh maksiat dan tiada kuat pada berbuat taat melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala juga. Itu dia tuan-tuan. Dan kata Syekh Ibnul Abbad rahimahullah Ta'ala di dalam syarah hikam, ia nakal daripada Ibnu Athaillah rahimahullah Ta'ala. Jadi ada seorang ulama besar daripada Maghribi, dari Universiti Qarawiyyin, bernama Ibnu Abbad Ar-Randi. Ar-Randi itu dari perkataan randah. Randah ni ada suatu bandar di Andalusia. Dan dia bandar terakhir yang jatuh di Andalusia. Jadi Andalusia waktu zaman umat Islam menguasai selatan Spanyol, diserang oleh tentera Salibis, tentera Salib, tentera Isabella dengan Ferdinand menjajah seluruh Andalusia. Maka dibuat perjanjian waktu itu, Treaty of Granada. Either you convert Christian, either sama ada engkau memeluk Kristian atau engkau get out from keluar daripada Andalusia, keluar daripada Spanyol. Sebab itu kita sekarang kalau boleh pergi ke Andalusia, ke Granada, Cordova, Sevilla, melawat. Sebab apa? Nak melihat di mana tamadun umat Islam dulu sehebat apa yang sehari ini diambil. Itu cerita dia. Jadi apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Bandar terakhir nama dia Randah. Orang yang datang dari situ dipanggil Ar-Randi. Ibnu Abbad ni datang dari situ. Kalau tak salah hari ini nama dia Randy ke tak salah, nama bandar tersebut. Tapi saya adalah buku kecil Syekh, ada seorang Syekh bernama Abdul Hadi At-Tazi. Dia cerita tentang Randah tersebut. Abdul Hadi At-Tazi. Okey. Dan kata Syekh Ibnu Abbad tadi, dalam dia, jadi Syekh Ibnu Abbad Ar-Randi ini dia mensyarahkan kitab hikam, termasuk terawal yang mensyarahkan kitab hikam. Dan hikam Jawi Tok Pulau Manis itu sebenarnya adalah diambil daripada syarah Ibnu Abbad Ar-Randi ini. Syarah Ibnu Abbad Ar-Randi ini. Ini syarah hikam. Ia nakal daripada Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala. I'lam anna al-ilma haythuma taqarrara fil kitabil aziz wa sunnati innama al-muradu bihi al-ilmun nafi'u alladhi tuqarinuhu al-khashyatu wa tanifuhu al-makhafatu. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u fatabayyana anna al-khashyata tulazimul ilma. وفهم من هذا أن العلماء إنما هم من أهل الخشية وكذلك قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والراسخون في العلم وقل ربي زدني علما. Ini semua ayat-ayat tersebut. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم وقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقوله صلى الله عليه وسلم طالب العلم takaffalallahu ta'ala birizkihi innamal muradu bil ilmi fi hadhil mawatini al ilmun nafi'. Yang dimaksudkan di sini, ketahuilah olehmu annal ilma, sesungguhnya kelebihan ilmu adalah taqarrara fil kitabi was sunnah. Dah diulang-ulang, berulang-ulang disebut di dalam Al-Quran Al-Aziz yang mulia dan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya sesungguhnya yang dimaksudkan dengan dia, orang yang berilmu tu, yang dimaksudkan dengan dia, innama al-muradu bihi, dimaksudkan dengan dia iaitu ilmu tadi, itu adalah ilmu yang memberi manfaat, ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang ada ilmu kognitif, dia tahu hujah-hujah kewujudan Allah, tapi dia tak takut Allah, dia buat maksiat misalnya, dia tidak takut untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT.
Dan melengkapi akan dia itu haibah kepada Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatir, artinya hanya senya mereka yang takut akan Allah Ta'ala itu iaitu daripada hambanya yang ulama. Jadi dia tidak ada rasa haibah terhadap Allah. Tak ada khasyah, tak ada takut. Ini tak boleh. Kerana ulama ni dia mesti ada sifat taqwa. Dia kena ada sifat takut akan Allah SWT. Takut akan maksiat. Takut akan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini. Maka menyatakan, jadi sebab itu kalau orang tak beramal, macam mana dia nak sampai kepada hakikat? Kalau orang itu tidak beramal, macam mana dia nak merasakan keesaan Allah SWT? Ini yang dimaksudkan. Tentang, jadi tasawuf kan ilmu rasa, zauk. Kenapa zauki? Sebab dia diamalkan, dilalui, diamal, dipraktis. Jadi ini yang disebutkan di sini tuan-tuan dan puan-puan. Hanya sahaja mereka yang takut akan Allah Ta'ala itu, iaitu daripada hambanya yang ulama. Maka menyatakan ia akan bahawasanya takut itu melazimkan akan ilmu dan difaham daripada ini, bahawa ulama itu hanya sahaja mereka itulah orang yang takut akan Allah Ta'ala. Dan demikian lagi firman Allah Ta'ala, iaitu apa? Dalam surah Al-Qasas, artinya, dan berkata mereka yang mempunyai ilmu. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran, artinya mereka yang mahir di dalam ilmu. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taha, artinya kata olehmu ya Muhammad, tambahi olehmu wahai Tuhanku akan ilmuku. Zidni ilmi apa? Ilman apa? Zid ilmi. Qul rabbi zidni ilman. Ini. Lalu disebut lagi dan firman Allah Ta'ala, artinya kata olehmu ya Muhammad. Okey, ni dah. Dan demikian lagi sabda Nabi SAW yang artinya bahawasanya segala malaikat itu merendahkan akan sayapnya itu kerana membesarkan orang yang menuntut ilmu. Dan sabda Nabi SAW yang artinya ulama itu mempusakai akan anbiya. Musakai akan anbiya. Dan sabda Nabi SAW yang artinya orang yang menuntut ilmu itu telah mengakui menjamin oleh Allah Ta'ala dengan rezekinya. Hadiri wal hadirat, hafizakumullah. Innamal muradu al-ilm, maka hanya sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ilmu pada segala tempat ini, yakni pada segala ilmu yang tersebut di dalam Quran dan segala yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW, itu iaitu semuanya dikehendaki dengan dia itu ilmu yang memberi manfaat pada agama dan di dalam akhirat. Jadi ilmu yang nafi' pada agama dan akhirat. Ini yang dimaksud dengan al-ilmu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi saya rasa benda ni jelaskan. Sebab itu hakikat yang dimaksud oleh ulama adalah apabila orang tersebut dengan ilmu usuluddin, ilmu syariat diamalkan dan ilmu tariqah tasawuf diamalkan sebanyak-banyaknya sehingga dia mencapai pada derajat tersebut. Sampai dia merasakan dia ibadah ni terlalu banyak. Kalau ada maksiat tu dijauhi. Dia ibadah ni terlalu banyak. Dia belum solat, dia terus ingat. Ini yang dimaksud dengan al-ilmun nafi'. Merasai benar-benar perkara tersebut. Lalu Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, dan segala ilmu yang memberi manfaat itu telah disebutkan di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala seperti Ihya Ulumuddin dan lainnya yang tersebut dahulu itu, dan demikian lagi segala ilmu tasawuf itu semua ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat, kerana ilmu tasawuf sekarang ini telah terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tariqat seperti yang tersebut di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, iaitu asal kitab ini, dan seperti yang disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya,
daripada beberapa kitab ilmu tasawuf yang membicarakan ilmu suluk, yakni ilmu tarekat. Jadi maksud dia apa tuan-tuan puan-puan? Semua ni dah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lain. Jelah kitab Ihya Ulumuddin mengajarkan asrarus solat, asrarul hajj, asrarul saum. Asrar tu rahsia puasa, rahsia solat, rahsia haji. Dan lain-lain disebutkan tasawuf ni. Semua ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat. Kerana ilmu tahu sekarang ini telah terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin dan fiqh. Lebih-lebih lagi ilmu tasawuf pada hari ini seperti kitab Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad, kitab yang lain, semuanya tergabung, dijadikan satu semuanya. Menghimpunkan di dalamnya ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tarekat seperti yang tersebut di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, iaitu asas kepada penulisan kitab Syiarus Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Falbani ini. Jadi Abdul Samad Al-Falbani ini dia ambil dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin dijadikan Syiarus Salikin. Dan juga kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya daripada kitab tasawuf yang membicarakan ilmu suluk, yakni ilmu tarekat. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. InsyaAllah kita berhenti sini saja dan kita akan sambung lagi pada perbahasan ini pada pertemuan yang akan datang, yang insyaAllah pada minggu hadapan. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian ini. Kalau ada salah silap daripada saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.